Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi pada minggu ini dengan pelajaran pendidikan Islam tahun 6. Okey, tajuk yang kita belajar pada minggu ini adalah sambungan kepada tajuk minggu lepas, iaitu sifat Allah sama di dalam bidang akidah. Okey, pada minggu ini objektif yang perlu awak capai ialah yang pertama, awak dapat menyatakan 3 daripada 5 kesan meyakini sifat Allah sama dengan betul. Sebentar lagi kita akan belajar kesan meyakini sifat Allah sama ini dan awak dikehendaki menyatakan 3 daripada 5 kesan ini. Okey, jika awak dapat memberikan 3 daripada 5 kesan meyakini sifat Allah sama dengan betul, maka awak telah mencapai objektif pada hari ini. Okey, yang kedua, awak mestilah dapat menjawab soalan kuis sekurang-kurangnya 5 daripada 10 dengan betul. Okey, sebentar lagi nanti saya akan bagi link untuk soalan kuis secara online. Apabila awak dapat menjawab 5 daripada 10 soalan dengan betul, maka awak telah berjaya mencapai objektif pembelajaran pada hari ini. Baiklah, saya ulang sepintas lalu. Maksud Allah bersifat sama. Okay, apa maksud dia? Allah Maha mendengar setiap sesuatu, sama ada bunyi yang kuat atau yang sangat perlahan. Okay? Walaupun bisikan hati kita ini Allah dapat mendengar. Okay? Baik, sekarang kita nak tengok. Okay, ini pembelajaran pada minggu ini. Kesan meyakini Allah bersifat sama. Okay, kita tengok kesan yang pertama. Kesan yang pertama apa? Menjaga pertuturan dan bisikan hati. Bila kita yakin bahawa Allah itu Maha mendengar, maka kesan dia ialah kita akan jaga pertuturan kita dan bisikan hati kita. Sebab kita tahu Allah itu dengar apa sahaja yang kita katakan walaupun dalam hati kita. Apa yang terlintas Allah akan dengar. Okay, jadi dengan itu kesan meyakininya ialah kita akan sentiasa jaga kita punya pertuturan. Kita punya bisikan hati. Okay? Yang kedua, apa yang kedua? Okay, yang kedua, tengok gambar budak dekat dalam masjid tu. Okay, yang kedua, sentiasa berdoa memohon pertolongan Allah. Okay, itu kesan meyakini dengan sifat sama. Sebab kita tahu Allah ni boleh mendengar apa sahaja yang kita kata, apa sahaja yang kita cakap, apa sahaja yang kita terlintas dalam hati. Bila kita berdoa, kita mohon pada Allah, maka Allah akan dengar. Okay, itu kesan jika kita yakin bahawa Allah itu sama. Allah itu Maha mendengar. Okay, yang ketiga, tengok yang ketiga, apa gambar tu? Dia tengah baca Quran. Okay, yang ketiga, menjadikan bacaan Al-Quran dan zikir sebagai amalan. Maksudnya dalam kehidupan seharian ni, bacaan Al-Quran, zikir-zikir, kita sentiasa di bibir kita kerana kita tahu Allah ni setiap saat boleh mendengar apa sahaja yang keluar, apa sahaja yang bibir kita, lidah kita, kita sentiasa ungkapkan, Allah akan dengar. Walaupun dalam hati kita berzikir, Allah akan dengar. Setiap perbuatan tu ada ganjaran, ada pahalanya. Okay, yang keempat, tengok tu apa budak-budak murid-murid tu buat. Okay, yang keempat, menjauhi maksiat lidah seperti mengeluarkan perkataan yang kotor dan kesat serta mengumpat. Okay, kalau mengumpat, awak tengok kalau orang mengumpat, dia bisik-bisik dengan kawan-kawan kan. Okay, mengumpat ni satu perbuatan yang tidak elok, tak baik. Dia berbisik-bisik dengan kawan dia kata kawan-kawan dia yang lain. Jadi, kita ni bila kita yakin bahawa Allah itu bersifat sama, Allah boleh mendengar, maka pasti kita akan menjauhi perbuatan ni, perbuatan-perbuatan maksiat ni, perbuatan yang tidak menjaga lidah, tidak menjaga tutur kata. Okey?
Itu dia, kalau kita yakin bahawa Allah itu Maha mendengar, pasti dia punya kesan dia, kita akan jauhi daripada perbuatan-perbuatan yang tak elok ni. Yang kelima, hidup diberkati Allah. Lama-lama kita punya kehidupan pun Allah berkati. Keluarga kita hidup dalam keadaan harmoni, bahagia, sebab kesan daripada kita meyakini Allah itu bersifat sama. Allah itu Maha mendengar. Itu antara 5 kesan Allah itu bersifat sama. Baik, sekarang ni cuba kita tengok. Ni dah ada dalam buku teks awak. Ni. Ini adalah satu kisah yang berlaku di zaman Nabi Yunus. Mari kita baca sama-sama. Kisah yang menarik ini. Kita cuba ambil iktibar dan apa yang kita dapat daripada kisah ini. Baris yang pertama, Nabi Yunus alaihi salam diutuskan Allah untuk berdakwah kepada kaum yang tinggal di Ninawa. Ninawa ni satu tempat yang Nabi Yunus dia tinggal dekat situ. Dia berdakwah dekat tempat ni. Nama dia Ninawa. Baginda menyeru mereka agar menyembah Allah dan meninggalkan penyembahan berhala. Seruan Nabi Yunus tidak disenangi dan mereka menolak dakwah baginda. Penduduk-penduduk Ninawa ni dia tolak. Dia tak nak dengar dakwah Nabi Yusuf ni. Sambung lagi. Baginda sangat sedih, lalu meninggalkan penduduk Ninawa dan memberikan peringatan kepada mereka bahawa Allah akan memberikan hukuman yang setimpal atas kedegilan dan keangkuhan mereka. Nampak? Dah bagi peringatan pun tak nak dengar. Jadi Nabi Yunus ni dia dah bagi peringatan, lepas tu Nabi Yunus ni berdoalah dengan Allah kan, mengadu apa yang kaum Ninawa ni buat pada Nabi Yunus. Dia tak nak dengar, degil. Jadi apa yang berlaku? Kita tengok seterusnya perenggan yang kedua. Selepas Nabi Yunus alaihi salam meninggalkan mereka, keadaan menjadi gelap gelita dan angin bertiup dengan kencang. Berlaku kejadian sebegitu. Penduduk Ninawa mula menyedari kesilapan mereka, menolak dakwah Nabi Yunus alaihi salam. Maka mereka bersegera bertaubat dan memohon ampun atas kederhakaan mereka sambil menangis dan merayu kepada Allah. Allah yang bersifat sama mendengar dan menerima taubat penduduk Ninawa, lalu keadaan menjadi tenang semula. Penduduk Ninawa sangat bersyukur kerana Allah telah memakbulkan doa mereka. Jadi apa yang berlaku pada penduduk Ninawa ni? Bila Nabi Yunus ni dah tinggalkan penduduk kampung ni, keadaan dah menjadi gelap gelita, angin dah bertiup, semua dah kucar kacir, maka barulah penduduk Ninawa ni tersedar. Tersedar dengan keangkuhan, kedegilan mereka menerima dakwah Nabi Yunus. Jadi bila dia dah sedar, cepat-cepat penduduk Ninawa ni bertaubat, mohon ampun pada Allah. Allah ni yang bersifat sama mendengar taubat penduduk Ninawa ni. Akhirnya Allah pun menjadikan keadaan tu tenang semula. Apa iktibar yang diambil dari kisah ni? Apabila antara iktibarnya yang paling utama ialah apabila kita ni sebagai manusia telah membuat kesilapan, maka apa yang kita perlu buat? Kita perlu bertaubat, kita perlu berubah, kita tinggalkan perkara-perkara yang kita buat yang mana yang salah, kita tinggalkan dan kita berubah menjadi lebih baik.
Awak dah tahu kisah ini? Okey, nampak tak bawah tu yang saya ada buat kotak ni? Okey, kita tengok. Okey, sebelum kepada soalan ni, saya nak awak buat di dalam sambungan di dalam buku pendidikan Islam. Tuliskan, okey, tuliskan 3 kesan daripada meyakini Allah bersifat sama. 3 je cukup. Okay, kalau boleh jawab tanpa tengok buku teks lagi bagus. Tapi kalau tak dapat, cuba boleh rujuk pada buku teks dan cuba jawab. Kesan meyakini Allah bersifat sama. Bagi 3 je kesan meyakini Allah bersifat sama. Okay, seterusnya, ini yang kedua. Dalam kotak tu, saya nak awak jawab soalan ni. Apakah yang akan, ni soalan dalam kotak tu. Apakah yang akan kamu lakukan sekiranya kamu telah melakukan sesuatu kesilapan dan dosa? Ni awak kena jawab sendiri. Okay, apa yang awak nak lakukan? Okay, bagi saya 2 jawapan. Dua jawapan. Apa yang awak nak buat? Yang pertama, apa awak buat kalau awak dah buat dosa? Yang kedua, apa awak nak buat? Macam kisah tadilah. Awak boleh ambil contoh. Apa awak nak buat? Okey. Kuis nanti boleh jawab di dalam link yang saya beri. Okey, insya-Allah setakat ini saja pada minggu ini. Semoga bertemu lagi untuk jadual yang seterusnya, jadual waktu yang seterusnya. Okey, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.